Imam Ibnu Abbas, umat Nabi Muhammad yang paling alim tentang tafsir Quran, nama dia Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, kenapa Allah sebut kekal di dalamnya? Sebab nak bagi tahu kata besarnya dosa membunuh. Sebab tu dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud daripada Abu Darda, Nabi kata kesemua dosa boleh jadi besar macam mana pun Allah akan mengampunkannya, kecuali sesiapa yang mati dalam keadaan musyrik. Tuan-tuan, Nabi sebut dua ya. Banyak mana pun dosa yang dilakukan oleh seseorang di atas muka bumi Allah, semua Allah Ta'ala ampun kecuali dua. Yang pertama, seseorang yang mati musyrik, dan yang keduanya seseorang yang mati dan membunuh seorang muslim, seorang mukmin. Kata para ulama hadis, Nabi menyamakan dosa orang yang mati musyrik dengan dosa orang yang membunuh seorang muslim. Hati-hati dengan dosa membunuh. Ini saya sebut juga malam ni sebab untuk lepas tanggungjawab saya, tuan-tuan, menceritakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang dosa membunuh yang cukup besar. Dua had. Mati masuk neraka Jahannam, kekal dalam neraka, maksudnya lama, siksaan dia lama. Ghadiballahu alaih, Allah murka, wa la'anahu, Allah laknat. Allah murka dan Allah laknat. Tiga, wa a'addalahu azaban azima, Allah prepare kepada dia satu azab yang pedih. Allah prepare azab pedih untuk orang ni. Apa dosa dia? Membunuh seorang mukmin, membunuh seorang Islam. Hati-hati tuan-tuan. Tiga hadis, saya sebut 5 hadis. La zawalud dunya, musnah seluruh alam. Nabi sebut memusnahkan seluruh alam. Ahwanu ala Allah, lebih ringan di sisi Allah. Musnah seluruh alam lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang mukmin dengan cara yang tidak benar. Hati-hati. Besarnya maruah dan kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulianya apabila seseorang itu menjadi mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati tuan-tuan. Jangan berdendam sampai ke sekira-kira untuk membunuh seorang muslim yang lain. Hati-hati. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, dia tawaf, Nabi tawaf. Tawaf, Nabi, dia tawaf, Nabi tawaf. Kemudian dia nampak Nabi berhenti. Abdullah ibn Amr ibn As, dia nampak Nabi berhenti, Nabi menghadap Kaabah. Hadis ni berkenaan dengan kehormatan seorang mukmin. Seorang mukmin, Nabi berhenti, Nabi menghadap Kaabah. Kaabah makhluk dah tuan-tuan, Kaabah makhluk. Mulia dak Kaabah, mulia Kaabah. Kiblat, orang tak sembah Kaabah, tetapi dia kiblat yang mulia, arah kiblat, bukan menyembah Kaabah, arah kiblat. Nabi berhenti, Nabi menghadap Kaabah. Nabi kata, ma atyabaki wa atyabari-haki, betapa baik, bagusnya kamu wahai Kaabah, dan betapa bagusnya bau kamu. Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki, betapa agungnya kamu wahai Kaabah, dan betapa agungnya kehormatanmu wahai Kaabah. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang nyawa Muhammad di tangan Allah, la hurmatul mu'min, marah dan kehormatan seorang mukmin wahai Kaabah, a'zamu indallah, lebih besar di sisi Allah, min hurmatiki, daripada kehormatan kamu.
Nabi berhenti menghadap Kaabah. Nabi kata, kamu mulia wahai Kaabah, kamu agung wahai Kaabah, kamu terhormat wahai Kaabah. Akan tetapi ketahuilah wahai Kaabah, kehormatan dan maruah seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada kehormatanmu wahai Kaabah. Tuan-tuan nampak? Seorang mukmin. Sebab tu manusia ketika mana dia mukmin, ketika mana iman dia sempurna, seorang manusia biasa lebih mulia daripada seorang malaikat biasa. Ini kaedah ada dalam kitab tauhid. Ketika mana seorang manusia penuh imannya, sempurna imannya, maka dia lebih mulia daripada seorang malaikat biasa. Sebab itu Nabi dengan Jibril, tuan-tuan, Nabi dengan Jibril, siapa yang lebih mulia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia. Ini manusia. Hadis yang terakhir tentang manusia. Saya harap hadis-hadis ni sampai kepada semua umat Nabi Muhammad yang ada di Malaysia. Kita dengar betapa besar maruah dan harga seorang mukmin di sisi Allah. Nabi sebut, tuan-tuan tengok ni hadis terakhir dalam bab ni. Lau anna ahlas samai wal ard. Yang ni hadis ni hadis sahih tapi jarang kita sebut. Sebab tu saya ambil kesempatan untuk sebut dan kongsi. Seandainya semua penduduk langit, subhanallah, saya sebut kat tuan-tuan, lau anna ahlas sama, seandainya keseluruhan penduduk langit. Tuan-tuan tahu siapa penduduk langit? Jawapan dia, langit ada 7 tingkat. Setiap tingkat langit lebar dia 500 tahun perjalanan. Bumi ini ketika terapung di angkasa lepas seperti mana sebiji pasir daripada 7 lautan dunia. Sebiji pasir. Subhanallah. Siapa cipta ni? Allah. Tebal selapis langit 500 tahun perjalanan. Daripada langit pertama nak pi ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Tebal langit kedua 500 tahun perjalanan. Ada 7 lapis langit. Tiap-tiap langit ini dihuni oleh satu bangsa, nama dia malaikat. Kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, malaikat tinggal di mana? Saya boleh jawab dengan jelas dan yakin, malaikat tinggal di langit. Tempat tinggal seluruh malaikat di langit. Kesemua malaikat yang ada di atas muka bumi ini turun untuk melakukan kerja. Ada malaikat tugasannya hujan, ada malaikat tugasannya rezeki, ada malaikat tugasannya tiap-tiap hari mencari majlis ilmu dan majlis zikir. Ada malaikat tugasannya dia turun, dia tadah tangan sampai petang, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allah, yang seorang lagi sebut, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, siapa-siapa yang rajin bersedekah di kalangan umat Muhammad, gantikanlah ya Allah. Hak seorang lagi berdoa, ya Allah, siapa-siapa yang kedekut di kalangan umat Muhammad, tarik keberkatan daripada hartanya. Ada malaikat rokok sampai kiamat, ada malaikat sujud sampai kiamat, ada malaikat tugas, bertugas. Kalau tak bertugas, tempat tinggal mereka di langit. Tuan-tuan bayang tengok banyak mana malaikat. Seandainya seluruh malaikat berpakat, bersubahat dengan seluruh penduduk bumi, jin dan manusia, fi damin mu'minin, untuk membunuh seorang mukmin, besar tuan-tuan tengok, subhanallah, lakabbahumullahu azza wa jalla finnar. Allah akan hempak seorang-seorang masuk ke dalam neraka. Tak kira. Nabi nak bagi tahu, Allah tak heran
Kalau seluruh penduduk langit, lau anna ahlas sama, penduduk langit ini tuan, bilangan dia bukan sebanyak pasir di lautan, jauh lebih ramai. Bilangan malaikat ni jauh lebih ramai. Sehari, kata Nabi Muhammad dalam peristiwa Mi'raj, Nabi naik sampai ke langit ketujuh. Nabi pi Kaabah para malaikat, nama Kaabah tu Baitul Ma'mur. Nabi tengok satu hari masuk dalam Baitul Ma'mur 60,000 orang malaikat. Habis tawaf 7 pusingan, mereka ni keluar, dan orang 60,000 malaikat ni takkan kembali dah sampai kiamat. Tuan-tuan, sehari 60,000 selama berapa juta tahun tak kembali dah sampai kiamat, sebab bagi giliran kat malaikat lain pula. Berapa juta bilion. Allah sebut seandainya seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, jin dan manusia bersubahat membunuh seorang hamba-Ku, seorang ya. Allah Ta'ala kata, Nabi sebut, Allah tidak heran, lakabbahumullah. Kabba ni tuan-tuan, ambil baling hempak muka jatuh dulu, tu kabba. Hempak ke depan, seorang demi seorang masuk ke dalam neraka Jahannam. Besarnya kehormatan seorang mukmin. Hati-hati orang yang pernah melakukan dosa membunuh muslim yang lain. Hati-hati.